Hai. Terima kasih Selangor FM. Wow, dah start mencari jodoh nampaknya dia orang ni. Wah. Ada juga pengisian Selangor FM. Talian ada buka. Okey, baik. Dan seterusnya tadi kita akan berkongsi mengenai dengan COVID-19, pengesanan kontak digital MySejahtera. Dan kalau kita lihat sekarang ini MySejahtera kini mempunyai satu lagi ciri tambahan di mana membolehkan kontak rapat kita dapat detect lah antara kontak-kontak rapat yang berada di berdekatan dengan kita menggunakan Bluetooth. Ya, betul. Wow. Ramai yang agak risau juga berkenaan dengan teknologi terkini ini, sebenarnya teknologi lama, tapi digunakan dalam aplikasi MySejahtera buat pertama kali. Kerana ramai yang mengaku, oh saya anti-vax, saya tak akan dapatkan vaksin. Tapi sekarang dengan Trace ni, kita sudah pun boleh mengetahui siapa di antara rakan-rakan kita yang berada berdekatan dengan kita yang mempunyai risiko dan sebagainya. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang apakah fungsi sebenarnya di sebalik teknologi ini, kita bersama dengan tetamu kita. Kita bersama dengan Dr. Mahesh Apnan selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Roger. Selamat pagi, Terence. Terima kasih kerana bersama kami, Doktor. Jadi, untuk mukadimahnya, apakah kepentingan teknologi baru ni dalam mengesan kontak rapat? Alright. So, untuk makluman semua, ciri ini diperkenalkan pada 26 hari bulan Disember. Dan setelah sekian lama kita dalam pandemik, waktu pandemik ini sudah tiba masanya kita hendak otomasikan sebanyak mana semua kerja-kerja manual kita di semua daerah-daerah kita. Oleh itu, kita memperkenalkan ciri baru ini di mana kita boleh mengesan kontak secara digital. Tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Sebelum ni bagaimana sebenarnya proses ini dilakukan? Semua orang tahu apabila kita memulakan MySejahtera pada tahun 2020 bulan April, salah satu ciri utama adalah check-in. Fungsi check-in, di mana semua premis sebelum kita memasuki mana-mana premis, kita harus check-in dulu. Itu untuk mendaftar, mendaftar jika kita masuk premis lah untuk tujuan pengesanan kontak. Selepas itu, sekarang kita memperkenalkan Trace, di mana belum tu ada check out. Saya selalu terlupa dulu. Ya, betul. So sekarang ini kita boleh melakukan pengesanan kontak dengan lebih jitu dan tepat. Okey. Dan ada antara situasi yang membimbangkan, Doktor, kan? Sebagai contoh, kalau kita buka, kita nampak Trace, mungkin ada 8 yang berdekatan dengan kita dan kita, alamak, ini ada kes ni. Maksudnya ada kes orang yang positif berada di berdekatan dengan kita. Adakah ia sebenarnya hanya kontak rapat saja ataupun macam mana? Okey. Doktor. So, apa yang dimaksudkan dengan interaksi dalam MySejahtera, ia bermaksud terdapat beberapa orang yang menggunakan ciri Trace di sekeliling kamu. Itu sahaja. Sekeliling itu jarak berapa, Doktor? Okey, kalau kita lihat literature, Bluetooth boleh mengesan sejauh 50 hingga 80 meter. Jauh. Alright. So, itu sebenarnya dia lockkan maklumat interaksi sahaja. Bukan bermaksud anda berada di sekeliling orang yang berisiko tinggi. So, di belakang takdir memang akan ada logik dan sebagainya, sebab maklumat orang-orang yang berisiko tinggi memang sudah ada, right? So, mengikut algoritma yang kita telah tetapkan, kita boleh tentukan siapa kes-kes yang berisiko tinggi, dan apabila terdapat kes positif, orang di sekeliling itu akan diberi makluman yang mereka adalah kontak casual. Saya rasa apa yang merisaukan Sophie dan juga saya juga adalah adakah ia akan mengubah status saya dalam aplikasi MySejahtera kalau saya berada berdekatan dengan individu yang positif. Okey. Memang benar, status akan bertukar kepada kontak casual. Yang kuning. Ya, betul, yang kuning. Itu kalau kita keluar check-in, kita tidak akan, kita masih lagi boleh memasuki premis sebab anda bukan diklasifikasi sebagai risiko tinggi. So, kita tidak menukar status anda kepada kontak rapat. Okey. Kontak rapat
status kontak rapat hanya akan ditentukan apabila pegawai-pegawai kami di lapangan membuat risk assessment dan sebagainya, baru akan bertukar jadi kontak rapat. So, ini hanya untuk menggalakkan seseorang itu apabila statusnya bertukar kepada kontak casual, ia menggalakkan ataupun memperkasakan seseorang itu untuk melakukan home assessment dan juga kalau boleh buatlah self-test. Ya, itu yang terbaik kan doktor kan. Betul. Jadi bagaimana perkara ini memberi nilai tambah kepada KKM sendiri? Okey. Yang pertama sekali kita harus tahu yang setelah kita terlalu lama kita harus berubah kepada apabila kita berubah kepada fasa endemik dan sebagainya. It's all about empowerment. Memperkasakan individu itu sendiri. Okey. So ini mencapai objektif FTTIS kami, find, test, trace, isolate and support. Right? So kita sekarang menjurus kepada mengautomasikan segala proses-proses manual kami. So apabila berdekatan dengan seseorang positif, automatically anda akan diberitahu ataupun status anda bertukar dan kamu buatlah apa yang disarankan oleh app melalui KKM. Okey, wow. Sejauh mana setakat ini mengikut pemahaman doktor dan juga pemerhatian secara keseluruhan, aplikasi MySejahtera ini telah membantu kita dalam perjuangan menentang COVID-19? Kerana ada negara-negara di dunia yang tidak ada aplikasi seumpamanya. Di Australia mungkin ada aplikasi-aplikasi yang pelbagai untuk setiap satu daerah dan juga negeri. Di utara Thailand memang tak ada. Jadi apakah kepentingan aplikasi ini setakat? Okey. Sangat penting untuk pengetahuan Terence dengan Raja. Buat masa sekarang, kita sudah ada lebih kurang 28 juta pengguna unik. Okey. Yang keduanya, setiap hari kita memang ada penggunaan yang banyak. Itu membolehkan kita mengubah strategi kita dari masa ke semasa. Untuk seperti yang ditunjukkan tadi oleh Terence dan Raja, segala informasi, maklumat tentang COVID dan sebagainya driven by data. Right? So ini sangat penting untuk KKM, untuk kami membuat forecasting dan sebagainya. Dan pada pandangan doktor lah sendiri kan berkenaan dengan sijil vaksinasi kan, bagaimana untuk kita memastikan bahawa sijil vaksinasi itu adalah yang betul-betul original, bukan dipalsukan? Bagaimana untuk membezakan perkara ini? Okey. Buat masa sekarang, ada dua sistem yang digunakan untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Apa yang kita lihat adalah MySejahtera. Okey. Sijil vaksin itu sebenarnya diterbitkan oleh satu sistem blockchain yang dipanggil Vaccine Management System. Alright. Setakat ini, sesiapa yang dapat sijil sebenarnya disahkan oleh pegawai-pegawai perubatan yang bertugas di pusat pemberian vaksin. Okey. Jika maklumat tidak dimasukkan oleh PPV, memang tak keluar dalam MySejahtera. Alright. So ini sebenarnya apabila mungkin Raja dengan Terence pernah dah ambil vaksin, journey pengalamannya adalah apabila pergi ke sana, kita scan kehadiran, lepas tu kita scan barcode vaksin dan sebagainya. Bukan proses yang mudah. Ada beberapa proses. Pemalsuan ini yang kemungkinan Raja tanya sebab ada kes di Terengganu sebenarnya semua ini boleh dilakukan hanya oleh pengamal perubatan yang berdaftar. Setakat ini kita ada hampir 4,000 PPV. So hanya mereka yang boleh memberikan sijil vaksin. Wow, jadi pemalsuan oleh yang berdaftar tapi tidak bertanggungjawab. Betul. Kerana memalsukan suatu dokumen yang sangat diperlukan untuk menjamin bahawa individu itu telah menerima pemvaksinan dan adalah dilindungi. Dan proses ini semakin cekap, doktor, seperti yang saya lihat semalam. Berbanding dengan 2 dos pertama saya, saya kena tunggu mungkin seminggu baru dikemas kini bahawa saya telah divaksin dan sebagainya. Tetapi semalam setelah lengkap dos ketiga, Sophie, terus saya telah menerima pengesahan dos ketiga itu. Jadi sistem ini semakin cekap, doktor.
Betul, Terence. Sebenarnya ini yang saya nak sarankan. Memang ada ramai yang mengatakan mengapa sijil saya belum terbit dalam dipaparkan dalam MySejahtera. Untuk makluman Terence dan Raja, semua orang yang mendapat suntikan vaksin, apabila data ataupun maklumat mereka dimasukkan dalam sistem di PPV, memang dia akan dipaparkan terus. So semua yang pergi mendapat vaksin, sila pastikan mereka mendapat sijil sebelum keluar. Ini juga berlaku pada waktu dos pertama dan dos kedua. Selalunya mereka akan balik ke rumah baru tahu yang sijil tidak dipaparkan. Betul. Sebenarnya boleh dilakukan di PPV berkenaan terus. Okey, jadi maksudnya secara teruslah kan? Dan maklumat yang mungkin kita sering kali ambil secara sambil lewa. Betul. Kini kita dapat pengesahan bahawa ia boleh dilakukan dengan serta-merta, jadi memanglah benar. Semalam pun dengan serta-merta saya telah dapat pengesahan dos ketiga. Betul. Dan mungkin ada kata-kata daripada doktor sendiri kepada mereka di luar sana. Kalau kita lihat kan, ada yang masih ragu-ragu untuk mendapatkan dos penggalak. Rasa macam okey ke kalau bercampur dos bercampur vaksin yang berbeza. Sebagai contoh, mungkin first dose adalah AstraZeneca, lepas tu mendapatkan Pfizer. Dan adakah ianya akan memberi kesan kepada badan kita ataupun sebenarnya okey je? Kami di Kementerian Kesihatan Malaysia tidak membuat keputusan secara rawak. Salah satu apa yang kita lihat sekarang, semua pengurusan tertinggi dari Yang Berhormat Menteri sehingga Ketua Pengarah Kesihatan dan KSU kami, setiap decision, setiap keputusan yang dibuat adalah berdasarkan data dan sains. Kami sekarang menggalakkan penggunaan heterologous di mana kita boleh mix campur vaksin. Ini juga berdasarkan data dan sains. Kami memang kami sedia membantu dan kami tidak boleh make sure pastikan yang seseorang itu terjebak dalam apa-apa masalah kelak lepas. So everything we do has a reason. So buat masa sekarang memang safe. Kita memang ada semua data yang menunjukkan ianya selamat. Bagi saya, booster amat penting dan semua yang mendapat temujanji untuk mendapatkan booster itu silalah pergi. Ini telah menunjuk memang berkesan sangat kalau kita lihat di Sarawak, di mana kes dia memang menurun apabila mereka, Sarawak adalah salah satu negeri yang telah mencapai peratusan booster yang sangat tinggi. Dan kita berdepan dengan banyak lagi variant and all that. So kita harus mengambil booster lah pada masa kini. Saya harap Omicron adalah varian yang terakhir. Melihat kepada data, saya harap ia berlakulah dan apapun bercakap tentang data kembali dan perlindungan data peribadi. Jadi ini juga menjadi satu kerisauan apabila menggunakan teknologi seperti Bluetooth. Boleh doktor perjelaskan kembali bercakap tentang trace yang kita sebutkan ketika memulakan bual bicara ini. Bagaimana data peribadi individu masih dilindungi? Okey. Untuk pengetahuan semua, MySejahtera Trace menggunakan teknologi Bluetooth. Ia tidak menghabiskan bateri sebab ia menggunakan Bluetooth low energy. Itu penting. Right? Saya dah pakai memang tak drain lah. Okay? Yang keduanya tentang data. Sekali lagi saya ingin pertekankan di sini, kami di KKM tidak memandatkan apa-apa. Kami menggalakkan semua membuka trace. Apabila kita membuka ciri baru ini dalam phone, kita harus membenarkan telefon anda untuk menggunakan Bluetooth, ciri Bluetooth dalam telefon. Apabila kita mengumpul interaksi, maklumat interaksi, semua maklumat ini terkandung dalam telefon anda sahaja. Kami, mana-mana orang tidak boleh mengetahui maklumat interaksi. Sekiranya anda telah disahkan positif, anda akan diberi notifikasi bahawa anda telah disahkan positif dan sila muat naik interaksi anda. Apabila individu positif itu memuat naik maklumat interaksi, barulah
kami akan mendapat maklumat itu. Pada waktu yang sama juga, apabila seseorang individu itu memuat naik maklumat interaksi, secara automatiknya orang-orang yang berdekatan dia yang memenuhi kriteria kontak casual atau rapat akan mendapat notifikasi bahawa mereka telah mempunyai pengalaman berdekatan seorang positif. Itu sahaja. Jika mereka tidak memuat naik, tiada siapa akan mendapat data berkenaan. Jadi bukan automatik ya, doktor? Right. Dan bukan satu ciri yang penting. Betul. Dan mungkin doktor, saranan doktor lah kepada masyarakat luar sana untuk, adakah kita perlu sentiasa on Bluetooth tu ataupun ada time yang boleh kita off lah kan? Ini terpulang kepada semua. Bagi saya memang on setiap kali. Tetapi kalau sesiapa yang mungkin masih lagi tidak percaya ataupun ragu-ragu tentang penggunaan bateri dan sebagainya, jika anda pergi ke kawasan-kawasan sesak, sila buka. Kawasan sesak mungkin ada ramai orang yang kemungkinan tidak mematuhi physical distancing, penjarakan sosial fizikal. Di situlah pentinglah kalau kita tahu ada orang-orang yang berisiko tinggi berada di sekitar sekeliling anda, mungkin anda akan dapat ping bahawa anda adalah kontak casual. Dan selepas mendapat kontak casual itu, silalah buat self test kalau boleh. Wow, jadi ini langkah-langkahnya yang diterangkan sekali lagi kepada anda yang belum lagi mengaktifkan ciri ini. Sekali lagi, tidak ada mandat untuk semua rakyat Malaysia mengaktifkan ciri ini, namun ia digalakkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi jangan salah anggap, jangan sebar berita palsu berkaitan dengan mandat yang tidak dikuatkuasakan, yang tidak dikeluarkan pun oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan ini adalah ciri baru yang sebenarnya membantu untuk menjamin keselamatan anda seisi keluarga. Itu dia, yang paling penting adalah data kita selamat dan tidak akan disebarkan kepada pihak ketiga ataupun mana-mana pihak lain. Dan yang paling penting adalah kita tahu keadaan sekeliling kita. Kan? Supaya kita dapat lebih berhati-hati menjaga keluarga kita, terutamanya, dan sekiranya mendapat PIN ataupun notifikasi, boleh terus membuat saringan sendiri di rumah untuk memastikan kesejahteraan keluarga kita. Baik, doktor, yang terakhir sekali sebagai kesimpulan, doktor sarankan kepada pengguna semua di luar sana yang khususnya yang menggunakan MySejahtera untuk gunakan apps ini kerana ia merupakan satu perkara yang baik. Kita dapat melindungi diri kita serta kita tahu keadaan sekeliling kita, siapakah antara orang-orang yang berisiko, dan mungkin ada mereka-mereka yang mungkin boleh menjadi kontak rapat lah kan, yang berisiko kepada diri kita dan juga keluarga kita. So setakat ini aplikasi MySejahtera telah berjaya mengesan hampir 7% daripada keseluruhan kes positif melalui penilaian kendiri. Yang keduanya, hampir 53% daripada kes adalah terus dari pengesanan kontak MySejahtera. Dan memang sangat membantu kita di lapangan dan sangat-sangat disarankan. Memang ini adalah cara kehidupan baru kita apabila kita keluar makan dan sebagainya. So gunakanlah sepenuhnya. Ada fungsi-fungsi lain seperti hotspot tracker. Apabila kita hendak pergi ke kawasan-kawasan tertentu, ceklah dulu. Kalau ada banyak kes di sana, pastikan anda pergi ke sana dan mematuhi segala SOP. So dengan adanya aplikasi ini, kita harap ia dapat membantu individu-individu di luar sana dan juga kita di Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih doktor kerana memberi banyak pemahaman kepada kita berkaitan dengan penggunaan aplikasi ini dan juga ciri baru yang dikemas kini untuk membantu kita. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Terima kasih doktor. Okey, baik, dan seterusnya kita akan ke cerita pagi. Kita nak terbang ke Negeri Sembilan, iaitu akan berkongsi berkenaan dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Bantu Operasi Pasca Banjir bersama dengan pelapor Amir Ashraf Rossi. Dan silakan.